Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okay, saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Okay, untuk kelas kita hari ini, kita akan sambung iaitu 3.1.2 menulis sudut kod dan cetak alur bagi linear search. Okay, standard pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat yang pertama menulis sudut kod dan cetak alur bagi linear search dengan baik. Dan yang kedua adalah menulis sudut kod dan cetak alur bagi binary search dengan tepat. Okey. Linear search. Okey. Algoritma merupakan salah satu set yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Okey, jika dalam algoritma yang telah dibina tidak diikuti dengan betul, hasil ataupun output berkemungkinan tidak seperti yang dikehendaki. Okey, sudut kod adalah perwakilan algoritma dalam bahasa yang boleh difahami, manakala cetak alur adalah perwakilan algoritma dalam bentuk grafik. Okey, pembinaan algoritma memudahkan seseorang untuk mengesal ralat. Okey, dalam pembangunan algoritma ini terdapat dua jenis item yang utama, iaitu yang pertama adalah sudut kod. Sudut kod ini adalah perwakilan algoritma dalam bahasa yang mudah difahami, dan yang kedua adalah cetak alur. Cetak alur ini merujuk kepada gambaran algoritma dalam bentuk grafik. Okey, nanti kita akan pergi secara lebih lanjut. Okey, seterusnya adalah 3.1.2 iaitu menulis sudut kod dan cetak alur bagi linear search muka surat 73. Okey, berikut merupakan langkah-langkah yang penting bagi memahami proses linear search dengan membina algoritma. Yang pertama, langkah yang pertama adalah pada contoh 3.7 menghendaki pengguna untuk membina sudut kod dan cetak alur bagi linear untuk mencari satu nombor dalam senarai rawak, iaitu random list. Okey, cari satu nombor menggunakan senarai iaitu 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 142 dan 99. Okey, untuk mencari suatu nombor pada senarai ini, seorang pengguna perlu mengalami ataupun perlu melakukan berbagai proses, iaitu pada langkah yang pertama memahami proses linear dengan membina algoritma. Okey, langkah yang pertama adalah mula dengan item yang pertama dalam senarai. Yang kedua, bandingkan item carian dengan item yang pertama. Yang ketiga adalah jika nilai item sama dengan nilai pertama, carian dihentikan. Okey. Jika nilai item tidak sama dengan nilai pertama, ulang langkah 1 dan hingga langkah 4 dengan item yang berikut dalam senarai. Okey, yang kelima adalah carian tamat apabila item dalam carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Okey, ini merupakan langkah kedua dalam pembangunan linear, iaitu menulis sudut kod. Itu pelajar boleh merujuk pada muka surat 74. Okey, langkah yang kedua dalam pembangunan algoritma iaitu menulis sudut kod dan cetak alur. Okey, pemboleh ubah yang berkaitan perlu diketahui secara kasar terlebih dahulu. Pemboleh ubah diperlukan adalah seperti berikut. Yang pertama, L ialah senarai bagi senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai L, iaitu 10, L82, L dan nilai-nilai yang seterusnya. Yang kedua, T ialah pemboleh ubah untuk mewakili nilai item carian. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L tadi, dan N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Ini merupakan pemboleh ubah yang kita telah tetapkan untuk mencari nilai yang dikehendaki tadi. Okey, langkah yang seterusnya adalah iaitu kita perlu menulis sudut kod. Ini merupakan sudut kod yang pertama. Tulis mula, kemudian setkan senarai L tadi, iaitu 10, 8, 5, 18, 27, 15, 44, 142 dan juga 99. Kemudian kita isytiharkan pemboleh ubah tadi, iaitu I, N dan T. Setkan nilai N nilai adalah 10, iaitu senarai nombor dalam senarai L adalah 10. Dan setkan nilai I kepada 0, masukkan nilai carian T. Okey, for I lebih kecil daripada N. Jika L sama dengan T, maka paparkan item dalam senarai. Kemudian langkah ke langkah 9. Jika tidak, kira I sama dengan I plus 1, tambah 1. Okey, tamat jika I lebih kecil daripada N dan paparkan Okey, jika nilai I
lebih besar ataupun sama dengan N, maka item tiada dalam senarai akan dipaparkan. Kemudian tamat. Okey, itu merupakan contoh pseudocode bagi linear search ni. Okey, kita akan pergi kepada contoh alel bagi linear search tadi. Okey. Jika kita dapat lihat pada contoh alel ni, yang pertama mula, kemudian diikuti dengan setkan senarai L iaitu 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100, 142 dan 99 tadi. Okey. Senarai L tadi kita umpukkan, kemudian kita isytiharkan pembulai upah iaitu I, N dan juga T. Okey, kita setkan, kemudiannya kita setkan nilai N iaitu sama dengan 10, setkan I sama dengan 0. Okey, masukkan nilai carian bagi T. Okey, yang keempat ni, selagi syarat I lebih besar daripada N, ianya benar dan carian akan dilakukan pada setiap item dalam senarai. Okey, jika ya, okey, item okey, jika ya, item ada dalam senarai akan dipaparkan. Jika tidak, I tadi sama dengan I tambah 1 dan dia akan kemudiannya kembali kepada syarat ini iaitu I lebih besar daripada N. Okey. Okay, seterusnya, jika I ni lebih kecil daripada N, tidak mengikut syarat ni, ia akan pergi ke bawah ni pada nombor 7, iaitu pada akhir carian jika I lebih besar ataupun sama dengan nilai N. Okey. Paparan item tiada dalam senarai akan terpapar, kemudiannya ia akan tamat. Okey, itu merupakan contoh bagi pseudocode atau contoh bagi catat alih bagi linear search. Okey, ini dia penerangannya tadi. Okey, pertama kita umpukkan nilai L, kemudiannya N mewakili bilangan item dan senarai dia umpukkan itu 10, kemudiannya pembulai ubah I diumpukkan pada nilai 0, kemudian pengguna memasukkan nombor yang diumpukkan pada pembulai ubah T dan syarat dia tadi. Okay, selagi I lebih besar daripada N, maka carian akan dilakukan dalam item senarai, dan jika item pada kedudukan tertentu iaitu L didapati sama dengan nilai T, maka message item dalam senarai dipaparkan. Okey, jika tidak, carian akan diteruskan pada item berikutnya dan proses ini akan diulang sehingga T dijumpai, iaitu nilai yang dikehendaki tadi dijumpai sehingga semua item semak. Dan pada akhir carian, jika I lebih besar atau sama dengan N, bermaksud item dalam senarai telah disemak dan carian tidak dijumpai, maka message item tidak dalam senarai akan dipaparkan dan carian dihentikan. Okey, seterusnya adalah 3.1.2, itu bahagian 2, itu menulis pseudocode dan catat alih bagi binary search. Okey, binary search ini adalah berkaitan dengan pembelajaran tentang teknik binary, adalah penting dalam situasi harian dilakukan kadang-kala mengaplikasikan binary search. Okey, dalam aktiviti harian kita kadang-kala kita mengaplikasikan binary search ni. Okey, algoritma dibina bagi memudahkan proses dalam binary search. Okey, untuk bagi contoh 2.8 ini, okey, langkah-langkah pembinaan pseudocode catat alih bagi binary search untuk mencari satu abjad. Okey, carian abjad, satu abjad dalam senarai A hingga Z. Okey. Okey, langkah-langkah memahami binary search dengan membina algoritma. Langkah yang pertama adalah pastikan item-item dalam senarai dibeli dan diisikan mengikut urutan naik. Yang kedua, lihat item yang berada di tengah senarai, bandingkan item carian dan item yang berada di tengah senarai. Okey, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, jika nilai item carian adalah sama dengan item yang di tengah senarai, okey, carian akan dihentikan. Okey, langkah yang kelima adalah jika item kurang daripada nilai item carian kurang daripada nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan nilai item di tengah senarai dan item selepasnya. Kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Okey, ini seperti yang saya terangkan pada minggu lepas. Okey, jika item itu kurang daripada nilai item senarai, nilai item carian kita akan abaikan. Okey,
Yang langkah yang keenam adalah jika item carian lebih daripada nilai item di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item sebelumnya. Kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Okey, dan langkah yang terakhir adalah ulang langkah 2 hingga 6 sehingga item carian dijumpai, atau apabila carian selesai tanpa menjumpai item. Okey, seterusnya adalah langkah yang kedua, itu menulis sudoku dan melukis cetak alih. Pelajar boleh rujuk pada muka surat 78. Okey, ini merupakan pembulian ubah yang terlibat dalam binary search ini. Yang pertama adalah L, senarai yang mengandungi 26 item, iaitu abjad A hingga Z. N adalah pembulian ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. I adalah pembulian ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai, dan M ialah pembulian ubah yang mewakili kedudukan item di pertengahan senarai. B pula ialah pembulian ubah yang mewakili nilai dalam item carian. J ialah N tolak 1. Okey, ini merupakan pseudocode bagi binary search tadi. Yang pertama, kita mula dengan mula. Kedua, setkan senarai iaitu A sampai Z, kemudian disediakan pembulian ubah N, I, J, M dan juga B. Okey, setkan nilai N iaitu 26, setkan nilai I iaitu 0 dan setkan nilai J. Nilai N tadi tolak dengan 1. Kemudian masukkan satu carian B iaitu mana-mana nombor yang kita cari. Kemudiannya kita setkan M ni kepada I tambah dengan J tadi, itu dibahagi dengan 2. Okey, jika B sama dengan L, paparkan item dalam senarai dan keluar gerung. Jika tidak, jika B lebih besar daripada L, maka J tadi M akan tolak 1. Jika tidak, okey, kira I tadi M akan tambah 1 dan tamat untuk keseluruhan proses. Okey, ini merupakan contoh bagi cetak alih. Okey. Nah, pada bahagian ni, bahagian 1 ni, senarai L diumpukkan daripada A sehingga Z. Kemudiannya pembulian ubah diisytiharkan. Okey, pada bahagian 2 ini, kita setkan nilai N kepada 26, J kepada 0. Okey, maafkan saya, I kepada 0, J kepada N tolak dengan 1. Okey. Seterusnya adalah masukkan satu nilai carian bagi B. Kita masukkanlah mana-mana abjad dari A sampai Z. Dan daripada proses ni, selagi I kurang daripada J, indeks pertengahan M ditentukan menggunakan formula M, I tambah dengan J bahagi dengan 2. Okey, jika ya, setkan nilai M tadi, I tambah dengan J bahagi dengan 2. Okey. Jika di sini, jika B sama dengan L yang kita hendaki tadi, maka item berada dalam senarai akan dipaparkan dan carian akan dihentikan. Jika tidak, B ini lebih besar daripada L, iaitu kedudukan item terakhir dalam senarai akan dikira semula, iaitu J tolak dengan J tadi sama dengan M tolak 1, yang bermakna proses ini akan berulang sehinggalah carian akan dijumpai. Okey, untuk proses ni yang I ini sama dengan M tambah 1 adalah kedudukan item pertama dalam senarai akan dikira semula. Okey, ini dan proses ini berulang sehinggalah item yang dicari itu tadi dijumpai. Okey, ini merupakan penerangan tadi. Yang pertama, kita umpukkan nilai A sehingga Z. Yang kedua, kita setkan pembulian ubah bagi I, N dan juga J. Dan yang ketiga adalah pengguna perlu memasukkan nilai B. Okey, yang keempat ni tadi. Okey, selagi nilai I kurang daripada J, indeks pertengahan M ditentukan menggunakan formula I tambah dengan J dibahagi dengan 2. Jika B sama dengan L, maka item dalam senarai akan dipaparkan dan carian akan dihentikan. Jika B lebih besar daripada L, kedudukan item terakhir dalam senarai akan dikira semula, iaitu J sama dengan M tolak dengan 1. Jika B lebih besar daripada L, kedudukan item pertama dalam senarai akan dikira semula, iaitu menggunakan formula M tambah dengan 1. Okey, proses ini akan berulang sehingga carian dijumpai atau sehingga semua item dalam senarai disemak.
Seterusnya kita akan sambung pada latihan pengukuhan. Dalam latihan pengukuhan ini terdapat 3 soalan. Yang pertama, soalan nyatakan definisi bagi algoritma. Oke, algoritma ini seperti yang saya terangkan tadi, merujuk kepada satu set langkah yang teratur untuk dilakukan bagi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Oke, dan soalan yang kedua adalah jelaskan definisi bagi pseudocode dan cetak alih dalam pembangunan atau cara yang Anda pelajari. Oke. Pseudocode ini merujuk kepada perwakilan algoritma dalam bahasa yang boleh dipahami, manakala cetak alih pula adalah perwakilan algoritma dalam bentuk grafik. Okey, soalan yang ketiga adalah mengapakah algoritma penting dalam pembangunan atau cara. Okey, algoritma ini sangat penting bagi membolehkan untuk mengesan ralat sekiranya terdapat ralat pada output, dan juga ia memudahkan proses untuk memudahkan pembangun atau cara untuk membangunkan proses-proses dalam atau cara. Itu merupakan kepentingan bagi algoritma ini dalam pembangunan atau cara. Okey, pada kelas hari ini kita telah pun belajar mengenai cara untuk menulis ataupun membangunkan pseudocode dan cetak alih bagi linear search. Okey, kita telah pun belajar algoritma ini terdiri daripada dua. Yang pertama adalah pseudocode dan juga cetak alih. Okey, seterusnya adalah kita pun telah pun belajar secara langkah-langkah bagi menulis pseudocode dan juga cetak alih. Yang ketiga adalah kita telah pun belajar mengenai cara untuk menulis pseudocode dan cetak alih bagi binary search. Dan pada kelas hari ini juga kita telah pun belajar mengenai kepentingan pembangunan algoritma dalam pembangunan sesebuah atau cara. Okey, setakat itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.